Balik pada yang ni. Confirm Ustaz ni belum pernah pakai, belum pernah jenazah. Ini masih fresh lagi ni. Fresh. Ini untuk demo tuan. Nama jurusan yang saya ambil tu, ni diploma kedua saya lah. Science in Embalming and Undertaker. Itu sebab tu nama Undertaker tu panggil. Pengawetan dan pengurusan mayat. Jadi untuk orang Islam yang nak bawa balik ke luar negara, tadi cerita orang non-Muslim, memang prosedur ni biasa bagi diorang. Tapi orang Islam ni perlu ke? Kenapa saya belajar? Perlu bagi kes-kes yang nak bawa balik ke luar negara. Contoh, orang Indonesia, dia nak bawa balik ke luar negara. Maka mayat dia ni sebelum nak bawa naik flight, dia kena embam dulu. Darah dibuang, kemudian masukkan ubat, kemudian baru boleh kita lepas bawa balik ke luar negara. Supaya tak rosak jenazah. Ya, sebab high pressure kat atas tu. Bagi kes-kes dekat, contohnya yang Indonesia, Bangladesh, yang dekat-dekat penerbangan tak jauh ni, hanya injection. Injection ni maknanya ubat tu kita masuk melalui badan tertentu dalam jumlah 5 liter. Tu namanya formalin. Ubat pengawet tu. Biasa kalau kita beli ikan kat pasar yang segar tu kan, itu kerana pengawet lah tu, nampak macam segar. Melambatkan proses perebutan tadi. Tapi kalau kes-kes yang nak bawa ke luar negara jauh, meninggal di Malaysia, nak bawa balik ke Australia, nak bawa balik ke barat sama. Jadi inilah peralatan dia. Ataupun rakyat Malaysia yang meninggal di luar negara, dan tak kisahlah dekat ke jauh, inilah alatan dia. Lepas tu saya nasihatkan, mana-mana orang kita meninggal, ke bumi di mana dia meninggal, tak payah bawa balik. Betul. Sebab memang menyakitkan. Prosedur dia kalau saya dapat ceritakan, mula-mula sekali mayat ini akan dibersihkan dulu, kemudian ditoreh kulit dia ni ada 3 tempat, sama ada di bahagian leher dia ni, atau di bahagian lengan dia ni, atau di bahagian atas ari-ari dia. Artery untuk dapatkan pendarahan untuk dapatkan 2 urat artery dan juga vein. Okey. Di sinilah kawasan yang biasa orang dialisis, cuci darah. Jadi biasanya famous kat bahagian ari-ari ni. Kita akan potong sampai dapat 2 urat tadi, kita cungkil keluar, kita hiris perlahan, kemudian bahagian yang artery tadi kita masukkan satu tube. Inilah tube dia. Ada tube dia. Okey. Yang mana Allah selamat. Sebab belum pakai tak apa Ustaz. Belum pakai tak apa, boleh sentuh, risau. Kita akan toreh dia guna ni semua sampai dapat, kita akan masukkan pipe untuk masukkan ubat. Ubat artery tadi. Ya. Artery tadi akan masuk 12 liter. Ubat tadi, formalin tadi 12 liter. Dalam masa ubat tu masuk, kita akan toreh satu lagi urat, vein. Vein ni akan mengeluarkan darah. Ganti ya. Ganti. Dalam badan kita ni ada 70% cecair. Dia akan dibuang keluar melalui pada pipe tadi. Bila dah keluar, ubat masuk. Sebab darah ni yang menyebabkan proses perebutan tadi dan busuk. Dan ubat masuk dalam tempoh dalam 1 hingga 2 jam. Itu normal. Bila ubat tu masuk, dia akan menyerap ke dalam badan, dia akan mengeraskan badan. Maknanya tidaklah lembut macam ni, keras. Kemudian di situlah saya diajar untuk membentukkan senyuman mayat. Lepas tu kalau kita tengok jenazah bukan Islam, elok je senyum. Ini husnul khotimah ke ni kan? Tapi bukan sebab tu. Kerana faktor ubat tadi. Jadi dibentukkan senyuman, kemudian barulah dia automatik akan keras. Tersenyumlah mayat tu. Dah selesai part tu, ubat dah masuk, darah dah keluar, barulah kita gunakan satu besi ni. Troka nama dia. Di hujung troka ni ada lubang-lubang. Yang ni tempat untuk menebuk perut. Di bahagian perut, di hujung dia ni ada satu lubang, ada satu batang pipe yang akan disambung dengan vacuum yang akan menyedut keluar segala organ-organ dalam badan. Limpa, jantung, hati, paru, perut, usus, pundi kencing, semuanya akan dihancurkan. Dijolok melalui satu lubang. Inilah namanya troka, yang mana tujuan dia ialah untuk menyedut segala kaviti, organ-organ yang hancur ni ke dalam ni. Sedut, sebab dalam organ-organ ni dia ada darah. Ni bahagian tajam ni akan pecah kan, lepas tu dia hancur, benda tu disedut keluar dalam lubang kecil ni. Okay. Dia akan buat sehingga bunyi tu kita tahu dah habis ke tidak, macam kita minum air, teh ais dalam cawan.
Air dah habis, tinggal air saja. Krok bunyi kan. Itulah menandakan bahawa okey, bahagian tu dah settle. Tutup bahagian lain pula. Tunjuk. Benda ni menyakitkan. Memang kita buat ni pun memang hati kering lah. Kerana undertaker je boleh buat kan. Jadi benda begini tak ada orang tahu. Tak semua orang tahu. Lepas tu Ustaz nak advice di mana jenazah meninggal kalau jauh. Situlah ke bumi. Di situ. Tak payahlah kita katakan nak bawa balik. Kampung halaman, senang raya boleh pergi melawat. Macam tu juga saya kata, macam baru ni viral tahun lepas, aku tak silap saya, satu orang warga kita meninggal di Australia, nak bawa balik, perlukan jumlah tertentu. Saya tak tahu nak kontak waris macam mana, jadi saya buat post terbuka. Saya kata janganlah bawa balik. Kalau orang tahu macam mana prosedur bawa balik ni, tentu dia takkan nak mayat tu bawa balik. Memang mayat tu nampak cantik luaran, tapi dalaman hancur hancurnya. Sedangkan Nabi pun kata uruskan jenazah dengan baik, mandi dengan baik, lemah lembut. Sebab jenazah ni baru lepas sakaratul maut. Umpama kulit dia ni disiat-siat, tiba-tiba kita buat kasar, Nabi kata lemah lembut. Ini kan pula kita cucuk, hancurkan badan dia. Maka benda ni sebenarnya dalam Islam tak perlu. Melainkan keperluan dia, contohnya macam di China, negara China, dia tidak benarkan warga asing untuk kebumi kat tanah dia, melainkan bakar. Jadi takkan kita nak biarkan jenazah kawan kita dibakar. Maka dalam hal ini ada keperluan benda ni. Bolehlah bawa balik. Nak macam mana? Mudarat dia bakar lagi teruk daripada benda ni. Begitu juga dalam Malaysia. Kita boleh kebumi kat sini, tak ada masalah pun, tak ada isu. Tapi keinginan waris, kadang-kadang waris kata tak kira lah cucuk ke apa ke, saya nak bawa balik juga jenazah ni. Sekurang-kurangnya dia ada orang Islam yang boleh buat. Saya lah misal kata. Sebab banyak kerja begini dibuat oleh bukan Islam. Kita sebagai menjaga aib orang Islam kita, takkan nak biarkan aurat sahabat kita, saudara kita ni dilihat oleh orang bukan Islam. Maka di sinilah peranan saya. Saya ambil tugas fardu kifayah ni supaya tidaklah kita menanggung beban ni selama-lamanya. Kenapa orang Islam kita yang meninggal dalam negara Malaysia, yang banyak orang Islam, tiba bila meninggal nak bawa balik dalam negara, serah pada non-Muslim. Benda ni tak patut berlaku dalam negara kita. Melalui kesedaran itulah saya belajar, saya guna modal sendiri, pergi ke Filipin, belajar sana, dan alhamdulillah hasilnya beginilah. Dah pernah buat betul praktik Ustaz? Benda ni tak ada lagi. Tapi saya, alat lain adalah. Tak masuk dia. Secara peribadi Ustaz dah buat benda ni? Dah buat dah. Saya masa kat Filipin pun dah praktik 10 mayat. 10 orang mayat. Tapi kalau di Malaysia ni, kalau dia nak okey, tidur semua okey, tak ada rasa. Tak ada apa dah. Mayat tak pernah datang beritahu apa kau buat apa. Tak ada. InsyaAllah tak ada. InsyaAllah tak ada lah, setakat ni tak ada lah kan. Jadi mainan tu kalau biasanya kat Malaysia ni warga asing banyaknya Indonesia, Bangladesh kan. Kita guna injectionnya. Pasal dia fly tak jauh kan. Tak jauh. Jadi kita nasihat waris ke bumi sinilah. Biasanya saya akan minta orang cakap lah, takutkan dia lah. Saya guna ni nanti. Sebab kita nak di bumi sini. Tak apalah Pak Ustaz, mak dia memang nak bawa balik juga kata dia kan. Tak apalah, kita bawa guna injection. Sebab bagi saya ialah mana meninggal situ ke bumi. Sebab tu arwah Tok Guru Harun dia meninggal kat mereka. Sebab dia faham, tak mau menyusahkan. Orang faham agama, dia tahu. Nabi kata akan dibina sebuah mahligai di syurga tempat dia ni bagi orang yang meninggal di luar daripada tempat kelahiran dia. Diukur daripada mana tempat lahir sampai mana tempat ke bumi. Mahligai tu punya saiz besar tu kan. Bayangkan Malaysia dengan mereka berapa jauh. Itulah mahligai dia. Maknanya kalau kita fikir dari sudut agama, ya Allah, untungnya orang meninggal di luar tempat kelahiran dia. Tapi kita tak fikir begitu. Kita fikir biar bawa balik pasal raya senang ziarah. Tenang ziarah. Orang kita ni ziarah setakat setahun pertama je. Kemudian yang berikut-berikutnya waris terdekat, kemudian habis senyap. Betul. Kita akan ditelan zaman, tak ada apa dah. Betul. Maka kesedaran ni pentinglah, sebab satu hari nanti kita tak tahu, mungkin berlaku pada keluarga kita. Kurang-kurangnya kita tahulah, biarlah bumi itu redha lah. InsyaAllah kalau kita redha, satu hari nanti mungkin bertemu kat akhirat nanti kan? Ya, betul. Itu kita harapkan.